Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan seazim. Saya Muhammad Syahmi Mizami Muhammad Ali. Di sini saya akan bentangkan berkaitan sorotan literatur kami, iaitu bahagian pengenalan. Okey, yang pertama saya mulakan di mana menurut Maimunah 2013, di mana beliau telah memberi definisi kepada kesatuan sekerja ini adalah satu bentuk pertubuhan yang telah ditubuhkan bagi menjalankan matlamat mereka yang mempunyai peranan sebagai sebuah pertubuhan perusahaan di antara majikan dan juga pekerja. Itu menurut Maimunah 2013, di mana kesatuan sekerja ini diwujudkan oleh para pekerja ataupun majikan untuk menjadi sebagai sebuah perantaraan majikan dan pekerja demi menjadikan sebuah pertalian dalam industri yang baik. Okey, yang kedua saya boleh berikan menurut Farham dan Pimlet 1996, di mana mereka berdua ini telah menyatakan bahawa kesatuan sekerja ini adalah sebuah pertubuhan pekerja dalam sebuah masyarakat moden yang telah bersatu bagi dalam usaha melakukan peningkatan keadaan kerja mereka. Di mana yang ketiga saya boleh berikan adalah menurut dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959, maafkan saya, dia telah dinyatakan bahawa di dalam akta ini telah dinyatakan bahawa kesatuan sekerja ini adalah satu persatuan majikan atau pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di Malaysia, di mana kesatuan sekerja ini adalah sebuah organisasi yang telah diwujudkan oleh kolektif pekerja bagi mencapai tujuan yang sama, seperti mana untuk meningkatkan kadar keselamatan, membuat perlindungan integriti perdagangan dan meningkatkan daya tawar melalui daripada melakukan perhasilan monopoli pekerja bagi memperoleh upah dan manfaat yang baik seperti kesihatan, pekerjaan, hiburan dan keadaan kerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazib bin Muhammad Ken. Nombor matriks BA 201100852 akan membentangkan objektif kajian. Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai. Yang pertama, menyatakan definisi kesatuan sekerja dalam menjaga hak asasi pekerja. Yang kedua, mengenal pasti peranan kesatuan sekerja. Yang ketiga, mengenal pasti kesan kesatuan sekerja setelah menyertai sesuatu kesatuan sekerja. Okey, seterusnya kembali lagi bersama saya. Okey, di sini saya akan terangkan pula bahagian di mana sorotan literatur yang pertama berdasarkan objektif 1, iaitu menyatakan berkenaan definisi kesatuan sekerja dalam menjaga hak asasi pekerja. Okey, di sini saya dapat berikan di mana menurut Hasan M2020 dalam kajiannya yang bertajuk Perlindungan Berhubung Hak Pekerja untuk Berkesatuan Sekerja di Malaysia, di mana telah memberikan penjelasan bahawa hak bagi menubuhkan sesebuah persatuan sekerja tersebut adalah merupakan salah satu hak asasi pekerja tersebut, di mana dalam kajian ini hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa kesatuan sekerja ini telah diberikan definisi sebagai sebuah institusi yang sangat penting dalam kalangan kumpulan pekerja kerana mampu untuk memperjuangkan keadilan hidup pekerja dan equity yang dijadikan sebagai pengantara pekerja dan majikan. Okey, di sini secara keseluruhannya sebagai seorang pekerja industri, mereka ini layak untuk mengikuti dan menyertai kesatuan sekerja kerana mereka ada hak serta kebebasan untuk berkumpul secara aman damai daripada berlakunya pergolakan di antara mereka itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan sorotan literatur yang kedua, iaitu dari kajian yang dilakukan oleh Sharifah Nur Syahidah
pada tahun 2021, iaitu yang bertajuk Kesatuan Sekerja dan Hubungan Pekerjaan. Artikel sorotan. Menerusi dapatan kajian menunjukkan bahawa kesatuan sekerja didefinisikan sebagai sebuah kesatuan atau persatuan yang menjaga hal dan kepentingan ahlinya, iaitu pekerja itu sendiri. Hal ini kerana kesatuan sekerja adalah penting dalam memperjuangkan hak pekerja dan percaya dengan menyertai kesatuan sekerja akan menjamin pekerjaan mereka daripada tindakan diskriminasi atau penindasan daripada majikan mereka. Dalam kajian ini juga memperlihatkan bahawa kesatuan sekerja masih lagi relevan untuk digunakan sehingga ke hari ini. Walaupun kesatuan sekerja terikat dengan undang-undang, tetapi mereka masih mampu dalam melindungi pekerja daripada tindakan daripada majikan mereka. Seterusnya, saya Muhammad Firdaus akan membentangkan sorotan kajian bagi objektif yang pertama, iaitu definisi kesatuan sekerja dalam menjaga hak asasi pekerja. Yang pertama, konsep kesatuan sekerja adalah persatuan berterusan pekerja yang bergaji dalam tujuan mengekalkan atau memperbaiki keadaan kehidupan bekerja. Kesatuan sekerja juga dibentuk dan diselenggara dengan tujuan khusus dalam memajukan dan melindungi kepentingan ahli hubungan kerja mereka. Selain itu, kesatuan juga merupakan organisasi pekerja yang telah bergabung bersama dalam mencapai matlamat bersama dalam bidang seperti keadaan kerja dan hak kepentingan bersama melalui tindakan kolektif. Melalui kesatuan sekerja juga akan melakukan perundingan kepada majikan dalam memberi hak asasi yang terbaik seperti kontrak buruh dan sebagainya. Proses perundingan gaji, peraturan kerja, prosedur aduan dan keselamatan di tempat kerja dikenali sebagai perundingan kolektif. Di samping itu, perwakilan kesatuan sekerja dan perunding kolektif merupakan kunci kepada pertumbuhan penduduk kerja yang aman dan kestabilan dalam ekonomi maju. Para pekerja juga akan memperbaiki keadaan kerja serta mampu membantu pekerja dalam jaminan pekerjaan yang dilakukan. Oleh itu, kesatuan sekerja telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualiti dan menjaga hak asasi pekerja. Hai, nama saya ialah Muhammad Absyam Gustin dengan nometrik PA2011-0849 akan meneruskan pembentangan di bahagian objektif 2, yaitu mengenal pasti peranan kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja berperanan untuk mewakili ahlinya dalam perundingan kolektif untuk gaji dan faedah yang lebih baik, waktu kerja dan cuti, syarat pekerja yang lebih baik, tempat kerja yang selamat dan sehat. Jika pekerja menemui sesuatu masalah di tempat kerja, pegawai kesatuan boleh mewakili pekerja tersebut dalam prosedur rungutan. Contohnya ialah pelanggaran kontrak kerja oleh majikan, isu keselamatan, gangguan seksual atau diskriminasi. Dan dalam kes pemecatan tidak adil, pegawai kesatuan juga boleh mewakili pekerja dalam pertikaian perusahaan. Dan menurut Lane MC Class K, yang merupakan setiausaha agung Kesatuan Sekerja British, menyatakan kesatuan juga menggunakan suara kolektif untuk berunding dengan majikan, contohnya membuat penyelidikan menggunakan dana mogok untuk menyokong ahlinya dalam perjuangan untuk menuntut faedah dalam perjanjian kolektif. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan kajian lepas yang mempunyai kaitan dengan peranan kesatuan seperti yang saya bentangkan tadi. Baiklah, menurut kajian Fadila Ismail, Siti Sarah Omar, Siti Sarwati Johar, Khairul Anwar Kamri, dan Zahrul Ahmal Damin 2018, mereka ini telah membuat kajian mengenai peranan kesatuan kerja dalam menggalakkan perhubungan pekerja dalam organisasi dan mengkaji faktor-faktor penyertaan pekerja ke dalam kesatuan sekerja dari 3 faktor, yaitu persekitaran sosial, keadilan hak pekerja, dan peningkatan ekonomi, serta tahap penerimaan pengurusan atasan terhadap kesatuan sekerja. Dan dalam kajian tersebut, mereka telah mengambil sebanyak 64 responden yang merupakan alih-alih kesatuan sekerja di XYZ CDN PhD. Dan kemudiannya pula mereka telah mengambil dan mengumpul maklumat data yang diperoleh dari pihak responden
dan menggunakan kaidah diskriminatif, yaitu menggunakan nilai peratusan dan analisis min. Dengan itu, hasil kajian mereka mendapati bahwa peranan kesatuan sekerja signifikan dalam mewakili pekerja menunjukkan bacaan min paling tinggi, yaitu 3,64, manakala bagi dapatan kajian pula menunjukkan faktor peningkatan ekonomi paling signifikan dalam penyertaan pekerja dalam kesatuan sekerja dengan bacaan min paling tinggi, yaitu 3,58. Dan itu saja daripada saya, sekian. Dalam sorotan kajian berkaitan dengan objektif yang kedua, yaitu peranan kesatuan sekerja, menurut Rias dan yang lain 2018 dalam kajiannya berkaitan melindungi hak buruh dalam perjanjian perdagangan keutamaan peranan kesatuan sekerja kerajaan kiri dan buruh mahir. Apabila bercakap tentang mempromosikan dan melindungi hak dan keadaan kerja pekerja, kesatuan sekerja kekal sebagai aktor masyarakat yang paling berpengaruh. Pekerja dalam kesatuan sekerja berusaha untuk melonggarkan status mereka sebagai komoditi asli dengan kedatangan kapitalisme industri. Kesatuan sekerja berjaya memasuki perundingan kolektif di pelbagai peringkat untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan keadaan pekerjaan dengan menggerakkan kepentingan pekerja dalam meningkatkan kuasa tawar-menawar mereka berbanding majikan. Dalam pernyataan ini dapat mengukuhkan lagi kajian terkini bahawa perundingan kolektif yang menjadi salah satu peranan penting kesatuan sekerja dalam menguruskan kebajikan ahli dalam memantapkan lagi prestasi pekerja dalam tempat kerja serta memberi keadaan pekerjaan yang selesa kepada pekerja yang berlaku secara umum dalam mana-mana sektor. Kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam mengadakan program yang menjuruskan kepada meningkatkan produktiviti serta kemahiran pekerja dalam mana-mana bidang bagi membantu ahli untuk berkembang yang boleh bersaing di pasaran buruh. Penyampaian suara daripada pekerja kepada kesatuan sekerja membantu dalam rangka undang-undang yang memberi keadilan kepada setiap pihak seperti pekerja, majikan dan kerajaan untuk saling bergantung antara satu sama lain. Kesatuan sekerja dalam ekonomi maju semakin berusaha untuk melindungi piawaian buruh di peringkat serantau dan antarabangsa apabila globalisasi telah berkembang. Hal ini telah mendesak untuk mewujudkan majlis kerja khususnya di Eropah serta perjanjian rangka kerja antarabangsa antara kesatuan global dan syarikat multinasional di peringkat global. Seterusnya, saya Albert akan meneruskan pembentangan objektif ketiga, yaitu kesan apabila menyertai kesatuan sekerja. Menurut Solomon pada tahun 2000, kesan yang diperolehi apabila menyertai sesuatu kesatuan sekerja adalah mendapat perlindungan terhadap kepentingan ahli di dalam kesatuan sekerja tersebut. Kesatuan sekerja mempunyai peranan-peranan tertentu dalam sesebuah organisasi seperti memastikan keadilan dalam pembentukan syarat pekerjaan yang digubal, jaminan pekerjaan dalam organisasi serta menjamin kewujudan demokrasi industri selain daripada menjaga kebajikan para pekerja agar tidak diabaikan oleh majikan. Selain itu, kesan yang akan diperolehi apabila menyertai sesuatu kesatuan sekerja adalah dapat mengawal selia hubungan pekerjaan melalui perundingan kolektif dengan pihak pengurusan. Kesatuan sekerja bekerjasama sebagai orang tengah dalam perhubungan antara majikan dan pekerja dalam memahami kehendak majikan dan sebaliknya melalui medium ini bertindak sebagai pendamai serta mencari solusi kepada konflik yang wujud agar dapat ditangani dengan bijak. Kesatuan sekerja yang efektif dan aktif akan dapat membawa keharmonian dalam sesebuah organisasi itu melalui tindakan yang bernas serta adil bagi menstabilkan perhubungan majikan dan pekerja. Tugasan kesatuan sekerja di Malaysia ini banyak manfaat yang boleh
diperolehi oleh pekerja sekiranya mereka mengikuti sebarang kesatuan kerja yang ada, dan hal ini dapat mengubah serba sedikit kondisi pekerja lebih ke arah yang lebih baik lagi. Ramai pekerja di luar sana yang dapat kita lihatlah yang sudah pasti menghadapi masalah-masalah di tempat kerja dan kemungkinan besar tidak tahu cara mengatasinya. Oleh itu, jalan terbaik bagi pekerja-pekerja yang mengalami masalah tersebut adalah dengan mengikuti sebarang kesatuan kerja. Hal ini karena menurut Richard Ramchiresta 2012 dalam penulisannya menyebut fungsi utama kesatuan sekerja adalah untuk menjamin kepentingan pekerja mereka dan syarat pekerjaan mereka. Antara fungsi utama yang Richard sebut dalam penulisannya adalah untuk berunding berkenaan gaji yang lebih tinggi dan keadaan kerja yang lebih baik. Isu gaji dan kondisi kerja tidak asing lagi dalam pekerjaan. Banyak pekerja yang mengalami masalah sedemikian. Oleh itu, menurut yang disampaikan dalam penulisan Richard, kesatuan sekerja akan menjadi wakil untuk berunding dengan pihak atasan bagi menyelesaikan isu tersebut. Dalam penulisan Richard juga telah menyebut beberapa fungsi seperti menyediakan cadangan pengurusan tentang dasar dan amalan tangan. Sekiranya pekerja menyertai kesatuan sekerja, aspek utama yang diberikan kepada pekerja adalah pengetahuan tentang etika pekerjaan yang mana dapat memberikan serba sedikit motivasi kepada pekerja untuk meneruskan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Fungsi yang lain yang Rachel sebut dalam penulisannya adalah melindungi ahli daripada diskriminasi majikan yang tidak adil dan berat sebelah. Ramai pekerja baru yang sering ditimpa ketidakadilan daripada majikan yang pilih kasih seperti ini. Dalam masalah ini, kesatuan sekerja sangat mengambil berat untuk menjaga kebajikan hak asasi pekerja. Oleh itu, kesatuan sekerja akan menjadi wakil bagi ahlinya untuk menyuarakan sebarang ketidakadilan yang berlaku kepada pekerja tersebut, dan kesatuan akan melakukan perbincangan dengan majikan bagi mengatasi masalah ini. Sebagai kesimpulannya, kesatuan sekerja memainkan peranan penting dalam menjamin keharmonian perhubungan perindustrian yang wujud. Keberkesanan kesatuan sekerja bukan saja menambah baik taraf hidup pekerja, malahan dapat menjaga hak asasi pekerja apabila menyertai sesebuah kesatuan sekerja. Penyertaan pekerja dalam kesatuan sekerja adalah disebabkan kesedaran pekerja secara kolektifnya. Apabila mereka menyertai kesatuan sekerja, kedudukan mereka dalam organisasi akan lebih terjamin dengan perundangan dan polisi-polisi yang boleh memberi faedah kepada pekerja-pekerja, amnya yang berkaitan dengan penjagaan hak asasi pekerja. Kesatuan sekerja mampu menjadi salah satu medium kepada pekerja untuk melindungi hak asasi mereka daripada ditindas oleh majikan agar dapat merealisasikan wawasan sesebuah negara maju dengan meningkatkan kualiti dan produktiviti pihak pekerja, majikan maupun pemerintah. Sekian, terima kasih.